Hai dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Okey, baiklah. Sebelum cikgu mulakan kelas untuk hari ini, cikgu nak memperkenalkan diri dahulu. Sebab ramai yang belum kenal cikgu lagi kan. Sebelum ni belajar dengan cikgu lain. Tiba-tiba bertukar jadual kena belajar dengan cikgu lain. Nama diberi ialah Siti Nur Eliza Iliana binti Muhammad Ghazali, berasal dari Jengke, berumur 24 tahun. Cikgu ialah guru pelatih dari Universiti Pendidikan Sultan Idrin dan mengambil jurusan ijazah sarjana muda pendidikan geografi dengan kepujian. Kamu semua boleh panggil Cikgu El ataupun Cikgu Eliza. Di sini cikgu dah sediakan beberapa peraturan semasa berlakunya PDPR untuk kelas cikgu. Okey, kat sini cikgu dah letakkan 8 peraturan. Kamu boleh baca 1 hingga 8. Okey, kamu kena peka dengan semua peraturan dan kena laksanakan. Okey, sebelum cikgu teruskan pengajaran untuk hari ini, cikgu ada sediakan satu video ringkas dan cikgu nak minta kamu tengok dulu video ini dan kamu kena pasti dalam video ini dia menceritakan tentang apa dan apa yang terdapat di dalam video ini. Kamu boleh tengok dan kamu boleh faham. Kamu semua dah tengok betul video yang cikgu bagi ni? Okey, mengikut kepada video ini, dia ada tunjukkan mengenai haiwan dan ada juga sedikit tumbuhan. Dan video ni tunjukkan hidupan yang ada dekat mana tu? Dekat hutan kan yang awak nampak tu. Okey. Agak-agak kamu semua kan, hari ni cikgu nak ajar tajuk apa? Cuba kamu semua fikir cikgu nak ajar tajuk apa? Baiklah, topik kita pada hari ini ialah pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar, iaitu bab 3. Pada akhir pembelajaran, pelajar akan dapat menghuraikan 4 faktor persekitaran fizikal. Yang kedua, dapat menghubung-kaitkan 3 jenis bentuk muka bumi. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan 2 jenis saliran yang dapat mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Antara 4 faktor persekitaran fizikal yang utama adalah saliran, iklim, tanah dan bentuk muka bumi. Bagi faktor saliran, ia berkaitan dengan kuantiti air yang mengairi sesuatu kawasan bentuk muka bumi. Dia terbahagi kepada 2 jenis saliran, iaitu saliran baik dan saliran buruk. Bagi faktor iklim pula, ianya adalah satu kombinasi beberapa elemen, iaitu elemen suhu, hujan, angin, tekanan udara, keadaan awan, kelembapan udara dan cahaya matahari dalam tempoh masa yang panjang bagi sesuatu kawasan tersebut. Untuk faktor yang ketiga apa pula? Okey, faktor yang ketiga ialah faktor tanah. Tanah ini adalah satu lapisan paling atas di atas permukaan bumi yang terhasil daripada 2 bahan, iaitu bahan organik dan bahan bukan organik. Baiklah, faktor yang terakhir yang selalu kita dengar iaitu faktor bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi ini adalah berkaitan dengan kepelbagaian ciri serta ketinggian sesuatu permukaan daratan yang diukur, tahu tak, diukur dari aras laut. Jadinya 4 faktor inilah yang akan mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.
iaitu dia akan mengikut kepada bentuk muka bumi, mengikut kepada tanah, iklim dan saliran. Dan tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar ini juga akan berbeza di setiap kawasan. Okey, baiklah pelajar. Cuba kamu semua bagi perhatian. Cikgu nak bagi satu contoh. Contoh bentuk muka bumi tanah tinggi. Yang kita tahu tanah tinggi dekat Malaysia, sebagai contohnya Cameron Highland. Cameron Highland selalunya kita tengok tumbuhan yang macam mana ada dekat Cameron Highland. Kita tengok sayur-sayuran kan, macam kobis. Lagi apa yang ada dekat tu? Ada lavender kan. Sebab dia kat tanah tinggi ni suhu rendah. Dia rasa sejuk suhu tu. So tumbuhan dia kena yang bersesuaian lah dengan kawasan tersebut. Macam strawberry kena tumbuh dekat kawasan yang sejuk. Okay, macam hidupan haiwan pula macam biri-biri. Cikgu akan teruskan dengan penerangan yang lebih lanjut bagi faktor saliran dahulu. Ikut kepada penerangan cikgu yang sebelum ni, cikgu dah bagi tahu ada dua jenis saliran, iaitu saliran baik dan saliran buruk. Bagi saliran baik, ia bermaksud kawasan yang tidak bertakung air. Kiranya kuantiti air dia ada tapi dia tidak bertakung. Selalunya kawasan yang ada saliran baik ini ialah kawasan yang dilitupi oleh bentuk muka bumi yang beralun, bercerun bukit dan tanah pamah. Pelajar, kalau saliran baik ini berkaitan dengan kawasan yang tidak bertakung, macam mana pula dengan saliran buruk? Okey, untuk saliran buruk ini ialah kawasan tanah rendah yang sentiasa bertakung air. Pelajar dapat faham tak apa yang cikgu terangkan? Cikgu rasa semua faham apa beza saliran baik dan saliran buruk. Okey, untuk saliran buruk ni, kawasan yang selalu ada saliran buruk ialah kawasan paya air tawar ataupun paya air masin. Kalau paya air masin ni macam pinggir laut yang berlumpur. Okey, tips untuk bezakan saliran baik dan saliran buruk ni, kamu semua boleh ingat saliran baik ni air dia mengalir. Kalau mengalir, kiranya air tu tidak bertakung. Untuk saliran buruk, air dia tidak mengalir. Jadinya kawasan itu akan sentiasa bertakung air. Itu sahaja awak kena ingat. Cikgu rasa mungkin kalangan kamu ni masih lagi tidak faham ataupun tak boleh nak bezakan saliran baik atau saliran buruk. Okey, cikgu nak bagi contoh-contoh bagi tumbuhan dan haiwan yang ada dekat saliran baik dan saliran buruk, iaitu hidupan apa yang hidup dekat kawasan tersebut. Antara tumbuhan yang hidup dekat saliran baik ni ialah pokok meranti, iaitu dekat hutan tropika, pokok jati dekat hutan monsun tropika, pokok fir dekat hutan konifer, dan contoh yang lain ialah lavender dekat hutan Mediterranean. Okey, bagi haiwan yang hidup dekat saliran baik ni ialah hidupan liar yang bergantung sepenuhnya kepada ekosistem hutan. Yang kita tahu dekat hutan, haiwan apa yang hidup? Selalunya mestilah ada harimau, ada gajah, ada kijang, ada badak sumbu dan banyak lagi sebenarnya. Okey, untuk contoh lokasi yang cikgu boleh kongsikan yang haiwan dengan tumbuhan ni hidup adalah dekat air terjun, ada dekat dataran Manchuria, ada dekat sungai, dekat dataran Kedah. Kiranya dataran Kedah ni ialah saliran baik sebab dia tak bertakung air. Contohnya yang ada kat situ sawah padi. Selalunya sawah padi lah kalau dekat dataran. Bagi saliran buruk pula,
contoh lokasi yang ada. Kalau dekat Malaysia ni, contoh dia macam Tasik Bera. Kalau kat Thailand tu Toh Daing. Kalau kat Brazil pula nama dia Panatel Macrosin. Dan dekat Australia ialah Barman Forest, selalunya hutan. Okey, tumbuhan yang ada dekat saliran buruk ini, kan tadi kalau saliran buruk dia berkaitan dengan paya air tawar dan paya air masin. Kalau paya air masin ini berkaitan dengan pinggir laut yang berlumpur. Selalunya kalau pinggir laut berlumpur ni, dia akan ada tumbuhan seperti pokok bakau, pokok nipah dan mengkuang. Dan haiwan yang selalu ada kalau dekat paya air masin kan, ada ikan belacak, ada memerang, ada buaya, biawak. Kiranya haiwan yang bergantung sepenuhnya kepada air, yang kena ada air. Contohnya katak pun boleh, ular, burung. Itulah contoh-contoh tumbuhan dan haiwan. Untuk kamu lebih dapat pengetahuan yang lebih banyak lagi, kamu boleh Google, kamu boleh tengok lagi video-video kat YouTube. Contoh-contoh yang cikgu boleh bagi ialah seperti di dalam video ini. Cikgu tak pasti yang kamu faham ataupun tidak, sebab cikgu tak bagi contoh yang banyak. Tapi cikgu harap kamu faham, dan nanti cikgu akan kongsikan banyak lagi contoh-contoh dekat grup Telegram. Okey pelajar, ini adalah lokasi, contoh lokasi bagi saliran baik tadi, iaitu seperti dataran Kedah, dataran Kerian, dataran Rajang. Okey, bagi ni pula Tasik Bera, iaitu bagi saliran buruk, iaitu dia bertakung air. Daripada gambar ni awak boleh tengoklah suasana dekat Tasik Bera. Nampak tak? Cikgu akan sambung kepada faktor yang kedua, iaitu jenis bentuk muka bumi. Sebelum ni cikgu dah terangkan 3 jenis bentuk muka bumi, iaitu tanah pamah, tanah tinggi dan pinggir laut. Bagi tanah tinggi, dia selalunya kawasan yang berketinggian lebih daripada 180 meter dari aras laut. Manakala untuk pinggir laut ni, ia berkaitan dengan pulau, pantai berpasir, pantai berlumpur dan paya air masin. Baiklah, mengikut kepada pengetahuan sedia ada pelajar, boleh tak pelajar berikan contoh-contoh kawasan ataupun tempat bagi ketiga-tiga jenis bentuk muka bumi, iaitu tanah pamah, tanah tinggi dan pinggir laut. Cikgu nak tahu contoh daripada kamu. Kalau salah tak apa, nanti cikgu bagi tahu jawapan yang betul. Kamu boleh fikir dulu. Dah tahu kan contoh kawasan-kawasan tu? Okey, kat sini cikgu nak kongsikan bagi tanah pamah, jenis hutan yang dilitupi dekat tanah pamah ni antaranya ialah hutan hujan tropika, hutan monsun tropika dan hutan konifer. Contoh kawasan adalah kalau kat Malaysia ni hutan hujan tropika. Amazon pun ada hutan hujan tropika. Kalau dekat Thailand atau Myanmar, dia mempunyai hutan monsun tropika. Manakala kalau Tasik Grid ni ada hutan konifer. Bagi jenis bentuk muka bumi tanah tinggi ni, dia selalunya berkaitan dengan hutan yang bergunung. Baru akan dinamakan tempat tu tanah tinggi. Contoh kawasan dia ialah Banjaran Crocker dan Banjaran Himalaya. Kalau kat Malaysia ni yang cikgu boleh bagi contoh tanah tinggi ialah Banjaran Titiwangsa. Kalau kamu nak tengok dengan lebih jelas Banjaran Titiwangsa ni,
Kalau kamu datang dekat Upsi, kamu boleh tengok Bajaran Titi Wangsa tu. Dia boleh tengoklah hutan-hutan dia nampak depan mata kamu. Seronok tau masuk U ni. Selain daripada tu, okey, ni contoh tanah tinggi yang ada dekat Malaysia. Boleh tengok dekat gambar di bawah. Bagi pinggir laut, contohnya di kawasan hutan pantai, iaitu kalau Malaysia, Pulau Rimba, Thailand, Pulau Phi, Indonesia, pantai barat Sumatera. Agak-agak belajar kan apa yang ada dekat tanah pamah, tanah tinggi dan pinggir laut. Apa contoh tumbuhan dan hidupan dia. Okey, kat sini cikgu nak bagi tahu. Selalunya tumbuhan yang hidup dekat tanah pamah ni adalah seperti pokok meranti dan jerutung, iaitu ada dekat hutan-hutan tropika. Manakala kalau dekat hutan monsun tropika, iaitu seperti dekat Thailand, dia ada pokok jati dan cendana. Manakala bagi hutan konifer selalu adanya pokok pin. Okey, ni contoh pokok pin. Seterusnya bagi tanah tinggi, iaitu hutan gunung, selalunya tumbuhan semula jadi yang hidup dekat situ adalah seperti lumut, kulampir, paku pakis, barberi. Contoh untuk hidupan liar pula, selalunya kalau dekat hutan gunung ni ada beruang matahari, ada tupai tanah nama dia. Lepas tu ada snow leopard. Untuk contoh-contoh yang lain, kamu semua boleh try Google. Okey, bagi pinggir laut pula, tumbuhan yang ada dia ikut kawasan. Kalau macam kawasan yang tepi pantai, selalunya ada pokok kelapa. Kalau macam paya air masin, ada pokok bakau. Haiwan pula ada anjing laut, umang-umang, siput, ketam dan lain-lain lagi. Okey, kat sini cikgu kongsikan contoh-contoh tumbuhan dan haiwan. Okey, ni contoh untuk tumbuhan di tanah pamah. Yang ini pula negara yang ada tanah pamah yang cikgu cakap tadi, iaitu Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, Bangladesh dan Malaysia pun termasuk sekali. Okey, yang ini pula contoh tumbuhan bagi tanah tinggi. Contoh dia pokok jati. Lepas tu ada pokok macam bulu tangkis tu, pokok sal, pokok tik, pokok apa tu, langsui pun ada dekat tanah tinggi. Okey, inilah contoh-contohnya. Awak boleh tengok. Kalau awak tak kenal pokok-pokok tu, awak boleh Google sahaja. Okey, yang ni pula contoh haiwan-haiwan yang ada dekat tanah tinggi, iaitu di hutan yang bergunung. Ya, kamu semua boleh tengok. Okey, seterusnya ini ialah bagi pinggir laut. Contohnya pulau, pantai, sungai boleh, paya air masin. Contoh tumbuhan dia yang ada selalunya kalau dekat pantai ada pokok kelapa kan. Kalau ada mengkuang juga. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Cikgu berharap kamu semua faham. Dan untuk apa-apa pertanyaan boleh tanya di grup Telegram. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum. Cikgu juga ingin memohon maaf sekiranya tajuk ini dah diajar oleh cikgu kamu yang sebelum ni. Harap untuk pengajaran hari ini kita boleh mengulang kaji bersama-sama. Okey?